Alhamdulillah, kes COVID hari ni dah berkurang. Harapnya esok lusa trend tunjukkan penurunan lah kan. Tak sangka dengan adanya PKP dan PKBB ni semua kes COVID berjaya dikawal. Dengan kawalan yang ketat oleh pihak berkuasa semua. Lepas tu kerajaan suruh pakai mask, jaga kebijakan sosial dan keluar kalau perlu je. Keluar kalau boleh berdua je. Jadi dari situ kita sebagai rakyat Malaysia boleh bersama-sama patuh pada SOP dan saranan kerajaan dan tanganinya bersama-sama. Lagi satu, kalau keluar tak pakai mask, nanti kena saman 1,000. Ingat, kita jaga kita. Kita tengok apa ada hari ni Kita tengok dekat Facebook, Twitter. Apa benda lah SOP ni? Hari-hari pasal SOP, hari-hari pasal SOP. Tak payahlah semua ni, mengarut je lah. Kes COVID negara kita ni elok lagi tak teruk pun. Buat apalah nak pakai mask-mask ni. Cuba tengok negara luar macam US tu, relax je. Ngarut lah ni. Apa lagi ni? Penjarakan sosial. Apa benda lah penjarakan sosial? Mana ada orang je jarak 1 meter. Kalau ada sakit tu sakit je lah. Normal lah kan. Orang sakit kan boleh sembuh. Normal lah kan. Pergi klinik hospital semua baik lah. Ni lagi satu ni. Aduh, saya panas ni. Setiap kali masuk kedai je tu nak sikit-sikit scan. Jadi ingat apa nak kena scan-scan ni? Tak ada guna pun. Buang masa je. Leceh betul lah. Aduh. Hai, okay. Nama aku Muhammad Daniel Shanafi. Okay, macam yang kau tengok dekat video tadi, pasal COVID-19. Okay, pasal COVID-19 yang tengah melanda kita punya negara ni. And aku sekarang ni akan menceritakan, bukan menceritalah, aku akan cakap sikit tentang pengajaran yang kita boleh ambil untuk COVID, untuk penyakit ni lah, untuk benda ni, masalah ni. Okay, first kali adalah kesaksamaan. Kesaksamaan ni, kau tak kira lah kau punya agama ke, bangsa ke, kau punya nationality ke, kau punya kekayaan ke, kau punya reputasi. Kau ada peluang ada peluang untuk terkena dengan wabak ni. Okay, dia tak kira. Virus ni dia tak pilih. Tahu, dia tak ada kata pilihan lah. Kalau kau kaya, kau tak kena, tak ada. Walaupun kau punya harta tu sebesar Gunung Kinabalu pun, kalau kau nak kena juga. Kun fayakun. Kalau Tuhan kata ya jadi, maka jadilah ya. So kalau Tuhan kata kena kat kau, walaupun kau kaya, kena lah. Tu Donald Trump tu pun boleh kena. Betul lagi kita. Tak adalah, dia tak memilih Okay, virus ni tak memilih dia punya pesakit. Okay, pengajaran yang kedua adalah kesan individu kepada masyarakat. So, untuk kesan individu kepada masyarakat ni, dia macam, okay, senang cerita macam ni lah. Virus ni start daripada seorang je, dia boleh menyebabkan wabak ni tersebar kepada global. Macam yang berlaku dekat COVID ni lah. Kena kat seorang je. Tapi macam mana yang seorang tu boleh menyebabkan sekarang ni kes telah 50 juta kes. Macam mana seorang tu boleh kenakan dekat 50 juta kes? Sebab dia seorang kena seorang ni tak tahu. So kena seorang dia pap kena semua. So dia tersebar lah. Dan virus ni pula senang tersebar. Dan kita time tu kita tak aware. Kita tak ada sebarang penyekatan untuk sekat lah daripada tersebaran. Sebab kita time tu tak buat research and tak tahu sangat. And yang ketiga adalah kesihatan itu tidak ternilai. Macam yelah, baru kita tahu kan, dulu time tak ada COVID tu, kita orang kata tak aware dengan benda-benda macam ni. Kita tak kisah sangat, tak pandang sangat dengan penyakit-penyakit. So bila wabak ni melanda, dia menyebabkan kita lebih berhati-hati, lebih orang kata ada empati kepada diri sendiri untuk menjaga kesihatan, untuk apa? Untuk tak terkena wabak ni. So situ adalah kesihatan tidak ternilai. So yang keempat adalah hidup ni singkat. Yes, hidup ni singkat. Sebab dia, once kau dah kena virus tu,
kau ada 1 atau 2 minggu lagi untuk hidup. Okay, kalau hidup, hiduplah. Kalau dah ajal tu, seminggu 2 tu habis, tanam. Macam tu lah. So dia singkat lah dia punya kehidupan kita ni. Satu lagi kan, macam aku cakap tadi, dia tak kena, dia tak kisah kena kat individu, kau umur berapa, kau muda ke tua ke. Tapi untuk virus ni dia cenderung untuk warga emas. Tapi tak bermaksud kita yang muda ni tak kena. So situ kehidupan tu adalah singkat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelima adalah kehidupan materialistik. Macam dulu sebelum kena, kita tak fikir sangat nak jaga kesihatan ni. So once dah kena, wabak ni dah melanda and negara dah lockdown semua ni, tentu kita tak fikir sangat pasal nak beli pakaian ke kan, barang-barang, kata barang-barang kehendak ni, baju ke, game ke apa ke kan. Kita nak beli more tu, kita time tu dah mencari barang macam untuk penjagaan kesihatan, macam hand sanitizer dan ya macam apa tu, sapu tangan yang bukan sapu tangan, dia macam tisu yang boleh membunuh kuman tu, and kita punya keselamatan diri lah, such as topeng muka. So kena pakai topeng muka tu, wajib tu, nak mengelakkan penyebaran. Tu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, kuasa kehendak ni di tangan kita. Sini bermaksud kita punya pilihan. Kita ada 2 pilihan. Satu, untuk membantu bekerjasama antara satu sama lain untuk menyekat wabak ni daripada terus melanda dengan stay at home. Kita ikut SOP yang telah dibuat oleh kerajaan ni untuk apa, itulah untuk menyekat daripada penyebaran ni daripada terus melanda. So yang kedua adalah dengan mementingkan diri. Pilihan kedua tu, kalau kau tak fikir sangat pasal orang lain, teruskanlah dengan pilihan kedua tu. Dan yang terakhir, pengajaran yang terakhir adalah apa yang dapat aku tangkap. Pengajaran yang dapat kat sini adalah sekarang ni bukan kita jaga kita. Bagi aku sekarang ni adalah rakyat jaga rakyat. Dia sebab dia masa pilihan raya kat Sabah tu, okay, time tu kes dah naik. And kenapa ahli politik yang balik, yang berkempen kat sana, yang balik ke sini tak ada, orang kata macam kuarantin. And ada aku terbaca artikel tu, masa awal-awal tu dia tidak orang kata orang yang baru balik dari Sabah tentu tak perlu kuarantin. Jadah dia tak perlu kuarantin. Kenapa? Satu lagi, kenapa menteri bila buat salah, pihak-pihak berkuasa ni kata macam pandang sebelah mata lah. Saman tak ada, and tiba-tiba kes digugurkan ke. Tapi bila kat rakyat je kan, bila kena tang rakyat sikit je, macam orang nak buang sampah, dulu orang buang sampah pun kena saman. Orang yang pekerja-pekerja mekanik yang buat kerja tengah panas, buat bawah tu pun kena saman. Budak yang asma buka kejap mas untuk nak bagi buang dia punya sesak nafas tu, sesak nafas asma kan. Kita tahulah asma ni dia kena ada udara yang lebih fresh lah kan. Kena sama juga. Tapi kenapa ahli politik ni tak kena? So kat sini aku nak tekankan, bukan kita jaga kita, tapi rakyat jaga rakyat. So aku rasa itu je lah pengajaran-pengajaran yang dapat aku buat, yang aku dapat dalam kes yang melanda, kes COVID-19 yang melanda di negara ni. Nama saya Ahmad Nazir bin Abdul Majid. Saya akan membuat kesimpulan tentang apa yang telah dibicarakan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi.
Okay, kita sedia maklum bahawa kita sedang menjalani PKPB buat kali yang kedua kerana kes yang sedang meningkat dari hari ke hari. Kita juga telah mencatatkan kes yang tertinggi pada 6 hari bulan November yang lalu, iaitu sebanyak 1,755 kes. Oleh itu, kerajaan memutuskan untuk melakukan PKPB semula di hampir seluruh Semenanjung kecuali 3 negeri, iaitu Kelantan, Pahang dan juga Perlis. Okey, kita mestilah berada di rumah ataupun stay at home untuk menghindarkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada dijangkiti wabak COVID-19 ini. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita meluangkan masa dengan ahli keluarga, iaitu kita dapat berkebun, memasak, mengemas rumah dan menghias rumah. Selain itu, kita juga dapat melakukan aktiviti yang mendekatkan diri kita kepada agama, iaitu solat 5 waktu berjemaah di rumah dan juga mengaji bersama-sama ahli keluarga kita. Okay, seterusnya kita mestilah menjaga jarak 1 meter apabila keluar dari rumah, dengan terutamanya apabila kita sedang beratur ataupun sedang membeli barang di pasaraya. Okay, bila keluar tu kita mestilah ataupun wajiblah memakai pelitup muka, iaitu face mask, untuk mengelakkan diri daripada lebih terdedah kepada wabak COVID-19 ini. Kita juga akan disaman sebanyak RM1,000 jika tidak mematuhi peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini. Seterusnya, kita hendaklah menjaga kebersihan tangan, iaitu sentiasa memakai hand sanitizer apabila menyentuh ataupun memegang barang-barang, terutamanya di tempat-tempat awam. Akhir sekali, kita mestilah ambil cakna tentang orang-orang sekeliling kita, iaitu keluarga, jiran dan sahabat-sahabat kita yang terjejas, terutamanya yang hilang pekerjaan ataupun pendapatan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh kerajaan. Okay, kita mestilah memberi sokongan fizikal ataupun moral. Kita boleh memberi mereka RM1 jika mampu, ataupun kita boleh memberi cadangan-cadangan untuk mereka mendapatkan pendapatan sepanjang wabak ini masih ada di sekeliling kita, iaitu dengan menjual barangan daripada rumah, kemudian COD ke rumah-rumah pelanggan ataupun sebagainya. Okey, sekian sahaja pada kami bertiga untuk video COVID-19 ini. Harap semua dapat manfaat dan input-input yang berguna daripada video yang disediakan oleh kami. Terima kasih.